Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah, kita sambung diskusi kita untuk sesi yang keempat. Okey, syarat-syarat faraid, muka surat 25 dalam buku Fajar Faraid. Okey, syarat-syarat faraid ialah ada 3 Yang pertama, matinya pewaris. Matinya pewaris. Sama ada mati itu adalah secara hakiki ataupun secara hukmi. Okey, secara hakiki itu matinya secara jelas ataupun ada bukti yang seseorang tu telah meninggal dunia. Ada surat daripada doktor ataupun ada saksi yang melihat, saksi yang adil melihat seseorang tu meninggal dunia. Adapun secara hukmi, seseorang yang meninggal dunia yang mana dia mati itu secara dihukum oleh mahkamah atau oleh qadhi bahawa dia telah meninggal dunia. Okey, contohnya seperti dia hilang ataupun dia merantau ke sesuatu negara yang mana selama beberapa tahun yang lama dan dia tidak pulang, dan ahli warisnya tak boleh tahu dia hidup ataupun meninggal dunia sebab dia tak ada menghantarkan berita, tidak hantar surat, tak telefon, tak SMS, tidak email dan sebagainya. Jadi ahli waris tak tahu langsung keadaannya hidup ke mati. Maka ketika tu mereka membawakan masalah mereka kepada mahkamah syariah, dan mahkamah melihat pada kes-kes tersebut keadaan seseorang, umur dia macam mana ketika dia pergi, tengoklah, dan negara tempat dia pergi tu macam mana, elok, aman ke tidak. Dan setelah mereka cek tu, apabila ternyata bahawa kalau pada ketika tu menunjukkan bahawa dia telah meninggal dunia, maka mereka menuntut menghukumkan seseorang telah meninggal dunia secara hukmi. Maka ketika bolehlah buat pembahagian harta pusaka kepada si mati, kepada ahli warisnya lah. Okey, dan yang kedua, hidupnya waris. Hidupnya waris secara sama juga secara hakiki ataupun secara takdiri. Kita betulkan, bukan secara hukum tapi secara takdir. Mana contohnya seperti janin dalam kandungan ibunya, itu secara takdir. Okey, yang ketiga, tiada perkara yang menegah daripada mendapat warisan. Yang ni, tiada perkara yang menegah ahli waris daripada mendapat warisan daripada pewaris. Mana contohnya seperti dia, nanti kita terangkan, nanti kita nyatakan. Okey, apakah perkara-perkara yang menegah daripada mendapat warisan? Al-mamnu' minal irsi, muka surat 26. Muka surat 26. Okey, yang pertama, membunuh. Membunuh. Jika seseorang tu membunuh, maka dia tidak boleh mewarisi harta orang yang dia bunuh tu ataupun ahli waris yang dibunuh tu. Contohnya anak tu membunuh anak ayah dia, maka ketika tu anak tu tidak boleh mendapat warisan daripada ayahnya. Dalil dia daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa liqatilin mirathun. Laisa liqatilin mirathun. Tiada bagi pembunuh itu mirah, tidak memperolehi harta pusaka. Jadi kalau ikut mazhab kita Imam Syafi'i, membunuh ni secara am lah, dia tak ada perbahagian, tak kira bunuh sengaja, tak sengaja, sengaja ataupun tak sengaja, dan macam-macam lagi lah. Apa pun jenis pembunuh pun, maka ketika tu dia tidak mewarisi harta. Jadi antara contoh kalau kita boleh bawa pada zaman kita sekarang ni, kalau membunuh secara tak sengaja ni, mana contohnya seperti kita lah, kita bawa kereta tu, ada mak ayah kita kan,
Kemudian berlakulah atas sebab kecuaian kita tu, berlakulah kemalangan yang menyebabkan mak ayah kita tu terbunuh. Na'udzubillah lah. Maka ketika tu kita tidak boleh mendapat warisan daripada mak ayah kita, walaupun kita tak sengaja. Maka ketika tu tak dapat apa-apalah, kosong lah, tak dapat apa-apa harta daripada mak ayah kita. Jadi kat sini saya nak bagi tahu bahawa hendaklah kita berhati-hati dalam berhati-hati di jalan raya, ya. Kalau dalam bahasa Arab ni dia orang kata kolbun fitorik, kolbun fitorik, hati-hati di jalan raya, itu peribahasa Arab. Okey, itu yang pertama, membunuh. Dan yang kedua, berlainan agama ataupun murtad. Jadi orang yang berlainan agama tidak boleh mewarisi antara satu sama lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Begitu juga orang murtad termasuk juga dalam ikhtilafuddin ataupun berlainan agama. Jadi kat sini kita buat satu penjelasan lah. Contohnya ada dua orang, adik-beradik. Kita ambil contoh Ali dengan Omar. Ambil contoh Ali dan Omar. Ali Omar ni dia beragama Islam. Kemudian setelah Omar meninggal dunia, kita mula-mula kita kena ingat, murtad ni ketikanya seseorang tu diambil kira nilai masa dikira murtad tu dikira ketika seseorang itu meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia. Contohnya macam ni, kalau dia murtad sebelum orang tu meninggal dunia, kemudian dia masuk Islam balik, maka ketika tu dia tidak boleh mendapat harta, sebab ketika orang tu meninggal dia adalah murtad. Begitu juga ketika dia Islam, orang tu meninggal dunia kemudian dia murtad, maka ketika tu dia mendapat harta sebab dia Islam ketika seseorang tu meninggal dunia. Nampak? Tak nampak? Kita ambil contoh, ada dua orang. Macam tadilah Ali dan Omar. Adik-beradik. Ali dan Omar ni adik-beradik. Ali ni ada Ali sebelum Ali sebelum dia meninggal, Omar tu telah murtad, kan? Sebelum meninggal Omar tu telah murtad. Selepas dia meninggal, Omar tengok Ali tu, Omar tengok jadi insaf lah, tengok adik dia tu mati, maka dia masuk Islam. Maka ketika tu dia tidak boleh mendapat harta pusaka. Sebab apa? Sebab dia murtad ketikanya Ali tu mati. Begitu juga Umar tu murtad selepas pada Ali mati. Maknanya sebelum Ali mati tu dia Islam, kan? Dia Islam. Selepas Ali mati dia murtad. Maka ketika tu dia terima harta pusaka kerana ketika Ali meninggal dia masih lagi beragama Islam. Nampak kalau tak nampak ni rewind balik video ni, kemudian tulis atas kertas, baru kita nampak, kan? Tengok, mudah je. Kalau kita dengar dekat secara live, tak boleh nak rewind lah, tapi boleh tanya lah, kan? Tapi yang ni kita boleh, kalau kita tak faham, kita rewind balik, mudah, kan? Seterusnya yang ketiga, hamba sahaya. Hamba sahaya tidak boleh mendapat warisan daripada ahli keluarganya lah. Sebab apa? Harta hamba sahaya ni merupakan milik bagi tuan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'a 'abdan famaluhu lilladzi ba'ahu illa an yashtarital mubta'. Siapa yang menjual seseorang hamba sedangkan hamba tu memiliki harta, maka harta ini tersebut menjadi milik pembelinya, tuan dia lah.
kecuali lah bila hamba tersebut mensyaratkannya, iaitu dia buat perjanjian lah dengan tuan dia tu. Okey, kita sambung untuk sesi seterusnya. Kita tangguh dulu untuk setakat ni, kita sambung untuk sesi yang kelima. Wallahu a'lam.